Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum saya teruskan, saya ingin tanya pendapat kamu. Pendapat anda semua penonton, subscriber, follower dan juga semua member yang dihormati, disayangi dalam channel ini. Pada pendapat anda, masih relevankah Tun Mahathir menjadi kuasa politik di Malaysia? Dengan usia 98 tahun, masih relevankah Tun Mahathir ini menjadi rakan kongsi bagi parti yang lain atau bagi individu yang ingin menang pada pilihan raya, yang ingin cuba untuk berkuasa semula di Malaysia? Apa relevannya kepada parti pada politik Malaysia sekarang ini? Pertama, kerana Tun Mahathir sudah tak diterima lagi di tempat dia sendiri yang berpuluh tahun dia jadi MP di sana di Langkawi. Sudah dia ditolak, malah langsung kalah dengan teruk, tak dapat deposit, hilang deposit ya. Terbaru ini yang menghairankan juga, tapi benar berlaku atau tidak kita nantikan. Anwar Musa dan Tun Mahathir bergabung. Wow, pertama sekali ini gabungan mantap. Kalau betul-betul bergabung, memang gabungan mantap, yaitu gabungan kedua-duanya tak ada kuasa. Anwar mengadakan pertemuan bersama Tun Mahathir di kediaman bekas Perdana Menteri itu pada Ahad yang lalu. Laporan ini dicatat pada 30 April di Sinar Harian. Mungkin tajuk itu yang tu diambil Anwar Musa dan Tun M bergabung kerana Anwar Musa pergi melawat kerana ada pertemuan ini. Tapi benarkah mereka akan bersatu atau bergabung? Apa relevannya? Adakah boleh menang kalau mereka bergabung? Kenapa Anwar Musa pergi cari Tun Mahathir? Adakah kerana Tun Mahathir banyak duit kah? Tak pastilah. Presiden Pertubuhan Muafakat Nasional, sebuah badan NGO yang diterajui oleh Anwar Musa, memberi gambaran mungkin mewujudkan satu kerjasama politik dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad susulan pertemuan kedua mereka yang berlangsung pada Ahad. Menerusi satu hantaran di Facebook, Anwar Musa berkata beliau bersama dengan Tun Mahathir sepakat untuk terus berikhtiar mengukuhkan mufakat dan perpaduan orang Melayu dan Bumiputera di negara ini. Katanya, kami sepakat untuk terus berikhtiar untuk mengukuhkan muafakat dan perpaduan orang Melayu dan Bumiputera serta memastikan muafakat orang Melayu dan Bumiputera kembali menjadi teras politik dan pentadbiran negara. Tambah Anwar Musa lagi, selain itu amatlah penting kita menyuburkan muafakat bagi mengurus negara kita yang berbilang bangsa dan agama ini dengan baik, seperti mana Tun pernah lakukan sekian lama sebagai Perdana Menteri, katanya. Jelas Anwar, pertemuan yang berlangsung di kediaman Dr. Mahathir itu membincangkan mengenai politik, khususnya soal masa depan orang Melayu dan Bumiputera di Malaysia serta hal ehwal semasa politik negara. Jadi katanya sejak dulu Tun Mahathir begitu passionate bila bercakap tentang orang Melayu. Wow. Katanya lagi, walaupun saya dan Tun sering berbeza pendapat dan haluan politik, namun saya amat kagumi kepimpinan Tun Mahathir yang begitu banyak membawa impak dan amat berjasa kepada negara. Kebijaksanaannya serta ketajaman pemikirannya kekal hingga sekarang, katanya. Sinar Harian pada Februari lalu melaporkan Anwar Musa memberitahu akan menyertai salah satu daripada 3 parti yang pernah membuat tawaran sebelum ini. Jadi kita nantikan adakah beliau akan bersama dengan Mahathir pula. Baru-baru ini pula Anwar memaklumkan kepada media agar menunggu selepas beliau habis puasa 6 ketika diminta mengulas mengenai hala tuju politiknya. Wow. Apa impak yang akan dia akan bawa kalau dia bersama dengan Mahathir? Kita nantikan bersama-sama. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini.
seorang bekas orang besar, bos di dalam UMNO akhirnya mendedahkan satu perkara rahsia yang sangat mengejutkan Zahid Hamidi. Dan ini pasti kerana beliau kecewa. Saya fikir kerana beliau kecewa, dan beliau juga nampaknya bakal walaupun belum terjadi, tapi nampaknya beliau seolah-olah bakal akan bersama dengan Perikatan Nasional untuk melawan UMNO sendiri. Wow. Siapa lagi kalau bukan Noh Omar? Noh Omar yang dulunya seorang yang kuat dengan UMNO, kali ini beliau membalun. Kena tibai UMNO kali ini. Kata Noh Omar, UMNO kini hanya tinggal kaki bodek. Kata Noh Omar yang sertai PN pada PRN. Wow. Dulunya mempertahankan UMNO, sekarangnya membalun UMNO. Kata UMNO sekarang kaki bodek. Dia bodek siapa pula? Tan Sri Noh Omar berikrar akan menjadikan Parlimen Tanjung Karang sebagai kubu kuat Perikatan Nasional PN pada pilihan raya negeri PRN akan datang selepas sekian lama dikuasai oleh UMNO. Noh yang juga bekas pengerusi perhubungan UMNO Negeri Selangor semalam mengesahkan akan bertanding pada PRN negeri atas tiket Perikatan Nasional. Wow. Ini bukan lompat parti, ini bukan katak lompat, ini bukan. Tapi kerana beliau sudah dibuang ataupun tidak lagi diperlukan oleh UMNO, dan sekarang beliau akan melawan UMNO pula. Katanya, sudah 30 tahun saya mempertahankan kawasan Tanjung Karang sebagai kubu kuat UMNO. Mereka UMNO boleh benci saya, tapi jangan jadikan rakyat di sana sebagai mangsa kerakusan politik mereka. Katanya ketika ditemui selepas majlis Ukhuwah Raya semalam. Wow, kali ini Noh Omar pula kata UMNO rakus kuasa. Wah, jadi adakah beliau mengiyakan, mengesahkan dakwaan-dakwaan yang sentiasa dilemparkan kepada UMNO? Janganlah macam tu. Noh yang juga bekas ahli Parlimen Tanjung Karang berkata UMNO sudah mula hilang bisa dan kini hanya gah pada nama. Menurut beliau, ia susulan kepimpinan parti itu yang tidak lagi berpegang pada perjuangan dan perlembagaan UMNO yang asal. Kata Noh Omar, saya sayang UMNO. Masakan tidak? Sudah lebih 30 tahun saya berjuang dalam UMNO demi orang Melayu dan rakyat, kata Noh Omar. Noh berkata beliau faham dalam situasi politik tidak ada yang kekal. Pemimpin silih berganti, apa yang ada hanyalah perjuangan sesebuah parti. Jadi katanya, jika dilihat di negara ini, kebanyakan pemimpin parti politik utama kini adalah daripada UMNO. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kata Noh Omar lagi, Tun Dr. Mahathir, bekas Presiden UMNO, Tan Sri Muhyiddin, Anwar Ibrahim, Syafiq Abdal, semua itu orang UMNO. Mereka pernah pegang jawatan dalam UMNO. Tetapi apabila tidak setuju dengan pemimpin pada masa itu, mereka dipecat atau letak jawatan dan teruskan kerjaya politik mereka dengan pasukan parti yang lain. Menurut Noh, akibat amalan pemecatan pemimpin-pemimpin UMNO, mereka tubuh parti sendiri dan terus merebut jawatan Perdana Menteri. Sekarang giliran saya dipecat, kata Noh Omar. Ketika saya berada dalam UMNO, saya tidak boleh bercakap lebih, akan dipecat. Jadi mereka yang masih dalam UMNO jangan gembira sangat. Apabila pemimpin UMNO bertukar, nasib mereka belum tentu lagi. Mengakui UMNO mempunyai pengikut yang ramai dengan lebih 1,3 juta keahlian, Noh berkata parti itu sememangnya hebat dari struktur dan sokongan akar umbi. Tapi katanya, jika kerakusan ini diteruskan, UMNO akan hilang. UMNO telah lari dari perjuangannya dan bukan lagi tempat perlindungan orang Melayu. Sebagai contoh katanya, usul tidak tanding jawatan Presiden UMNO antara salah guna kuasa dalam kepimpinan UMNO. Tanya lagi, saya sayang UMNO sejak belajar di United Kingdom. Sudah 30 tahun saya dengan UMNO. Namun UMNO kini hanya tinggal kaki bodek, kalah dalam pemilihan ketua bahagian dan cawangan. Katanya, Lokman Adam, Hisham Jalil, di peringkat bahagian pun mereka tak dapat menang. Macam mana UMNO kata itu suara akar umbi? Katanya lagi, wow, Lokman Adam kalah, Hisham Jalil pun kalah.
Jadi kata No Omar, bagaimana mereka boleh kata itu suara akar umbi? Sementara itu, Timbalan Pengurus CPN, Senator Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai berkata gabungan itu mengalu-alukan. Semua pihak yang mahu bersama parti itu demi kepentingan rakyat. Katanya PN adalah sebuah parti yang tahu menjaga kepentingan parti dan menghargai kelebihan individu dalamnya. Sesiapa pun yang mahu menyumbangkan tenaga dan kelebihan kepada PN, kami terima, katanya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita tengoklah nanti adakah No Omar boleh menang pula dengan Perikatan Nasional ataupun beliau sebenarnya sudah ditolak di Tanjung Karang. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.